Salam sejahtera, berita Pagi Sarawak edisi Selasa 27 Oktober bersama saya, Bumawin. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK menerusi Kraftangan Malaysia membangunkan 4 inisiatif digitalisasi secara berperingkat. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 4 inisiatif tersebut ialah eCraft Bazaar, MyCraft Shop, aplikasi Craft on the Go, Google Arts and Culture. Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu platform pemasaran ini telah membuka peluang kepada usahawan kraft dan pengguna dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk berurus niaga secara dalam talian selain mendapat informasi berkaitan produk kraft dan perkhidmatan yang diperlukan. Beliau pasti inisiatif tersebut memberi impak dan akan mencapai sasaran sekiranya peniaga atau usahawan kraft, seni dan budaya memiliki ilmu pemasaran yang berteraskan digitalisasi. Jelasnya, pengetahuan dan kemahiran menggunakan platform digitalisasi ini merupakan elemen penting untuk terus kekal relevan dalam lanskap norma baharu kini. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Nancy berkata, transformasi digital dalam perniagaan perlu digabungkan dengan elemen kreativiti supaya penggiat dan usahawan seni budaya mampu menarik perhatian orang ramai, khasnya pelancong. Beliau yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Politiknya Mohamed Kamaluddin Mohamad Effendi pada Majlis Penutupan Makmal Keusahawanan Seni Budaya 2020 di Dewan Mesra Simunjan. Tahun lepas, sektor kebudayaan di bawah MOTEK telah merekodkan pendapatan sejumlah RM585.4 juta yang dijana melalui kluster kreatif seni budaya iaitu merangkumi kraftangan, seni visual, seni persembahan dan warisan budaya. Statistik ini menunjukkan produk-produk kesenian dan kebudayaan sebagai salah satu kluster dalam industri kreatif yang mampu merancangkan kegiatan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Pelaksanaan sistem tagang berpotensi memastikan sumber ikan asli dapat dikekalkan sekaligus menjana pendapatan masyarakat di kawasan luar bandar. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Ahmad Douglas Sugambas, pelaksanaan sistem itu akan memberi kesedaran terhadap masyarakat tentang pemeliharaan dan komitmen dalam mempertingkat pengeluaran ikan sungai untuk produk makanan serta menggalakkan sektor pelancongan. Dato' Ahmad Douglas berkata ia juga akan mewujudkan sikap bertanggungjawab dalam menghalang, mengawal dan mengurangkan pencemaran sungai dalam memelihara persekitaran semula jadi kepada generasi akan datang. We are restocking the river and maintain the sustainability for the river dengan ikan-ikan asli masih kita kekalkan. Dan di beberapa tempat ianya akan jadi produk pelancongan. Ia pun juga akan mengeluarkan makanan protein yang boleh membantu orang di kampung dan pendapatannya. Beliau menambah pengurusan sistem ikan secara lestari yang melibatkan penyertaan komuniti tempatan di kawasan sistem dagang untuk pembiakan anak-anak ikan dengan bantuan Jabatan Pertanian. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp di Rumah Panjang Manok Mancal, Sungai Yong Kapit. Pada majlis itu, kira-kira 4,000 ekor benih anak ikan empurau dilepaskan ke Sungai Yong sebagai langkah mempertingkat hasil pengeluaran baka ikan sungai tersebut pada masa akan datang. Sebanyak 62 buah masjid dan surau di Sibu menerima dana RM1,000. Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata, dana RM1,000 itu diagihkan untuk keperluan aktiviti masjid dan surau bersempena sambutan Maulidur Rasul. Jelas Dr. Anwar Rapai bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu, hanya satu majlis sambutan berskala kecil akan diadakan di Dewan Kompleks Islam Sibu. Katanya tiada perarakan diadakan dan pertandingan sepanduk yang lazimnya diadakan semasa perarakan Maulidur Rasul dianjurkan dengan kaedah sepanduk. Pada tahun ini kita juga mengadakan suatu anugerah, kita panggil ikon pelajar sempena Maulidur Rasul, di mana pelajar untuk sekolah rendah akan diberi suatu penghargaan pencapaian akademik dan juga co-curriculum mereka, dan begitu juga dengan sekolah menengah.
Dalam pada itu, Dr. Anwar turut mengingatkan masyarakat supaya terus berwaspada dalam membendung penularan COVID-19. Beliau berkata prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan hendaklah dipatuhi ketika berada di masjid dan surau. Katanya, walaupun tidak diwajibkan, penduduk digalak untuk membawa sejadah sendiri untuk digunakan ketika solat berjemaah di masjid dan surau. Tegas beliau, pematuhan SOP perlu ditekankan kerana beliau tidak mahu peristiwa masjid dan surau ditutup kepada jemaah berulang kembali. Beliau berucap demikian pada majlis penyampaian dana berkenaan di Sibu. Kerajaan negeri memperuntukkan 41 sijil lantikan untuk tuai-tuai rumah panjang yang kurang 20 pintu di kawasan Tatau. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John Siki Tayai berkata, sijil lantikan itu akan disampaikan dalam masa terdekat. Jelasnya, sebelum sijil lantikan itu diberikan, semua tuai-tuai rumah panjang berkenaan perlu membuktikan bahawa rumah panjang berkenaan benar-benar wujud. Tambahnya, pihak pejabat daerah bersama penghulu kawasan juga akan turun ke kawasan bagi memastikan kewujudan rumah panjang berkenaan. Beliau menyatakan demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Suai Sawang, Sungai Kelawit, Tatau. Dalam pada itu, Datuk John Siki berkata, kerajaan negeri di bawah gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa mengambil berat kebajikan rakyat. Dalam majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan RM12,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan RM4,000 kepada JKKK Rumah Suai. Komuniti dalam masyarakat adalah mata dan telinga kepada kerajaan bagi melaporkan sebarang ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP COVID-19, khususnya di tempat awam. Justru itu, setiap individu wajar memainkan peranan masing-masing bagi memastikan pematuhan SOP dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju, Majang Renggi menekankan pentingnya peranan komuniti dalam membantu kerajaan di samping mendidik masyarakat mengikut saranan Kementerian Kesihatan dalam menjalani kehidupan seharian. Kini bukanlah masanya untuk kita bersikap samiliwal dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ingatlah, virus COVID-19 tidak memilih mangsanya. Justru kita semua harus bertindak sebagai barisan hadapan, frontliner demi membantu kerajaan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Beliau menambah, masyarakat perlu memudayakan norma baharu dalam kalangan keluarga dan komuniti setempat dengan menggunakan pendekatan CAPP, iaitu cegah, amal, patuh dan pantau. Majang berucap demikian pada program sepakat Aid Community Pembudayaan Norma Baharu Putuskan Rantaian COVID-19 di Rumah Tarang, Sungai Muli Sebatuk, Niah Miri. Program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak itu turut bertujuan mewujudkan kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi, sektor korporat dan pertubuhan bukan kerajaan dalam menyampaikan mesej. Turut diedarkan risalah tentang norma baharu dan pencegahan COVID-19 kepada lebih 200 peserta yang menghadiri program berkenaan. Semalam, Sarawak merekodkan 7 kes positif COVID-19 yang dikesan di daerah Kuching. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mendedahkan ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 803 kes. JPBN memaklumkan bahawa kes ke-797 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai penjual kereta di Kuching. Kes ke-798 pula merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang menjalankan perniagaan dalam talian. Kedua-dua kes ini dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan. Sementara itu, 5 kes baharu yang juga direkodkan semalam dikesan melalui aktiviti saringan kontak bagi kluster baki. Kesemua kes telah dimasukkan ke wad pengasingan Hospital Umum Sarawak. Setakat semalam, 4 kluster masih aktif di Sarawak iaitu kluster Bah Arnab, kluster Seladah, kluster Baki dan kluster Putra. Semalam juga dilaporkan 4 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Manakala jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 52 orang.
11 pesakit dalam siasatan PUI yang baharu telah dilaporkan dan 4 kes PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. JPBN turut memaklumkan 2 buah sekolah telah diarah tutup, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Wira Penrisen Kota Samarahan dan Sekolah Kebangsaan Jalan Haji Baki untuk tempoh 7 hari berkuat kuasa semalam hingga 1 November depan. Ia bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan disinfeksi dijalankan. Statistik jumlah pelawat bagi tujuan keluar dan masuk di pos kawalan imigresen Tendungan dan Pandaruan di Limbang dan pos kawalan imigresen Mengkalap di Lawas merekodkan penurunan drastik secara awal bulan lalu. Pengurangan itu susulan langkah yang diambil negara jiran Brunei Darussalam menguatkuasakan ujian saringan COVID-19 yang diperlukan sebelum memasuki negara itu bagi tujuan transit bermula 1 Oktober lepas. Ketua Immigration Bahagian Limbang, Kalsom Ahmad bagaimanapun menyatakan pengurangan itu telah bermula sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan di negara ini bermula Mac lalu yang hanya merekodkan kira-kira 1,000 lebih pelawat setiap hari. Jelasnya, ia menampakkan perbezaan ketara sebelum wabak COVID-19 melanda yang dianggarkan 3 hingga 5,000 pelawat yang melalui pos-pos imigresen setiap hari. Bila Brunei kuatkuasakan swab test tu kan, kita lihat memang penurunan agak drastik juga. Sedangkan semasa PKP tu pun memang dah berkurang. So bila swab test tu memang jauhlah menurun dia. Dalam lingkungan dalam seminggu lebih kurang hanya dalam 500 macam itulah yang keluar masuk melalui Tendungan, Pandaruan dan Mengkalap. Jelas Kalsom, kebanyakan yang keluar dan masuk di pos-pos kawalan pada ketika ini melibatkan perkhidmatan penting selain urusan rasmi. Walau bagaimanapun, beliau memberitahu di pos kawalan imigresen Merapok di Lawas sedikit berbeza, purata 2,000 lebih pergerakan pelawat keluar dan masuk dalam seminggu. Beliau turut memaklumkan pengurangan itu didorong oleh keinginan penduduk Limbang menggunakan bot ekspres untuk ke Lawas atau penerbangan terus dari Limbang ke Miri. Beliau ditemui pemberita selepas diminta memberi reaksi dalam perkara itu di Limbang. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saya Bumawin, jumpa lagi.